yang Allah mengetahui dengan dia, sifat sama satu sifat yang Allah mendengar dengan dia. Oleh itu nak terjemah apa kalam, bila bukan berkata, bahasa Melayu ni kena kepada apa? Kita kena tengok hakikat kalam yang menyabitkan dia, menyabitkan akan dia oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud kalam di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apa dia? Kita tengok sifat al-kalam, sifat kalam yang sifat ma'ani ini alladhi, kalam yang laisa biharfin, yang bukan ia kalam, ia alladhi biharfin, huruf, dia bukan huruf, bukan haraf. Ba pada biharfin tu nama dia ba zaidah, bukan haraf ja asli, bukan diterjemah dengan makna dengan, dia tidak membawa arti dengan. Berkata laisa biharfin, bukan ia dengan huruf, wala sautin, dan bukan dengan suara, bukan begitu. Arti dianya laisa biharfin ay laisa harfan wala sautan. Kalam Allah bukan huruf dan bukan suara. Kat sini Imam As-Sanusi menunjuk, memberi faham kepada kita bahwasanya kalam yang sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kalam dengan makna, dengan arti perkata ataupun perkataan. Ada sifat perkataan bagi Allah, tetapi perkataan Allah ni bukan huruf, bukan suara. Dia bukan jenis huruf, bukan jenis suara. Kalau perkataan kita jenis huruf suara, ada terdulu, ada terkemudian. Kalau kita kata, kita bercakap dengan cakapan kita bahasa Melayu, contohnya kita kata makan. Ma terdulu daripada kan kemudian daripada ma. Ada tersusung, terdulu dan terkemudian. Ada tersusung hurufnya, ada ma hurufnya im, e ke kalau bahasa Rumi. Kalau tulis bahasa Melayu mim alif, kan kaf nun, ataupun k a n, makan. Ada hurufnya. Terkena cakapan kita ialah mempunyai huruf dan suara, ada terdulu, terkemudian, ada i'rab, ada bina, dan bagai-bagai sifat kalam, bagai-bagai sifat cakapan yang baru. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada baginya kalam yang bukan huruf, bukan suara. Kalam Allah itu di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Cakapan Allah bukan huruf, bukan suara. Itulah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dikatakan kalam yang qadim, nama dia. Cakapan Allah yang qadim. Kat sini rumit sikit, susah sikit tajuk sifat kalam. Kebanyakan kita belajar, kita tidak mendalami, tidak detail lah tajuk ni. Lebih lagi kita orang Melayu. Orang Melayu tak ada tulisan yang mendetailkan tajuk sifat kalam. Tak ada teks orang Melayu tulis cara detail
huraian sifat kalam. Kalau kita belajar kitab bahasa Arab, memang dia tulis banyak hak mendetailkan, seperti Imam Al-Amidi di dalam kitab dia nama apa, Ghayatul Maram, dan yang kemudian ini Imam Abdul Rahman Al-Jaziri, tuan kitab fiqh alal madhahibil arba'ah, dalam kitab akidah nama Tawdihul Aqaid, dan khususnya Imam Iji di dalam Al-Mawaqif, dia terang tajuk dengan secara halus, dengan secara detail, tajuk kalam. Kita nak faham betul-betul kalam yang dibincang oleh ahli sunnah wal jamaah, kita kena kembali kepada kitab mereka itulah, baru kita boleh faham hak ahli sunnah wal jamaah macam mana. Khususnya kitab bagi Imam Al-Amidi Ghayatul Maram, dan kitab Tawdihul Aqaid bagi Abdul Rahman Al-Jaziri, dan Al-Mawaqif bagi Imam Al-Iji, dan syarahnya Mawaqif, dan syarah Aqaid An-Nasafiyah. Kita kembali sana, kita boleh nampak, boleh tahu maksud ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka kehendak dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya dapat buat khulasah, dapat buat kesimpulan bahwasanya ulama tauhid, ulama akidah, ulama kalam ini dia ada perselisihan, ada khilaf tentang menyabitkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentang erti kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat buat kesimpulan tiga pendapat mazahib Islamiyah tentang sifat kalam, dengan makna perkataan, dengan maknanya adakah di sana perkataan bagi Allah Subhanahu wa taala yang ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kat situ pokok dia. Jadi perbincangan yang jadi mihnatul Quran, jadi bala fitnah tajuk Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, Al-Quran qadim atau baru. Dia asal pokoknya kat situ, asal pokoknya. Jadi tidak ada khilaf tentang Al-Quran ialah kitabullah, Al-Quran ialah kalamullah, tidak ada khilaf. Ijma' ulama tentang Al-Quran kitab Allah, seperti Taurat, Injil, Zabur, sama, itu kitabullah. Al-Quran satu daripada kutubillah al-munzalah, al-munazzalah, kitab-kitab Allah yang Allah bawa turun kepada rasul-rasul dia. Kemudian yang jadi khilafnya, adakah di sana kalam dengan makna cakapan, perkataan yang ialah sifat bagi Allah, kena tambah lagi, yang ialah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Allah itu tidak dinafi, tak ada siapa nafi ada perkataan Allah Subhanahu wa taala.
Cuma perkataan yang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tu sabit ke tak sabit. Di situ Mu'tazilah dia menyabitkan ada perkataan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum perkataan Allah makhluk lagi pula baharu. Di si Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab perkataan itu dia bersifat dengan sifat yang baru, tentu baru. Tiap-tiap perkataan dia tersusung daripada huruf, tersusung daripada suara yang bersifat dengan sifat baru, iaitu ada hilang dan ada terdulu dan terkemudian. Contoh kalau kita baca qul huwallahu ahad, qul awal, hu tu yang kedua baru, tentu hu tu baru, kemudian pada qul tentu baru. Qul pun sebelum daripada kita kata qul, dia tak ada, dia ada selepas pada kita kata qul. Qul tu baru, Allahu baru, ahad baru, tetap baru. Oleh itu Mu'tazilah kata kalam Allah, cakapan Allah itu baru. Makhluk Allah Subhanahu wa taala bila baru, tidak ada satu perkara yang baru yang bukan makhluk Allah. Kerana sabit dengan nas, dengan yakin, dengan jalan qat'i, semua alam ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah, Allah suruh Nabi iklan, suruh Nabi SAW bagi tahu kepada ummah, Allah yang menciptakan semua perkara, sekalian perkara. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bila kalam dengan mana cakapan yang berhuruf bersuara, tentu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi Mu'tazilah. Kemudian di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata pendapat Mu'tazilah itu betul di satu segi, tak betul di satu segi. Betul iktibar dengan kalam lafzi, iktibar dengan kata bahru. Bila huruf suara ni dia ada pada angin, pada udara, maka itu baru, dan itu bukan sifat Allah. Itu bukan sifat Allah. Kerana kalau sifat Allah, dia kena ada pada Allah, berdiri pada Allah. Kalau kita kata kita buat bangunan, buat rumah ni, bangunan ni kitalah yang membuatnya, maka bangunan ini tak boleh kata sifat kita, kerana dia bukan ada pada kita. Nak kata sifat kitanya putih kita, hitam kita, tinggi kita, gemuk kita, itu baru bagi sifat kita, yang berhubung dengan kita, baru bagi sifat kita. Sifat bagi sesuatu ialah perkara yang ada pada sesuatu, yang berdiri pada sesuatu. Kalau sifat bagi lembu, apa hak berkait dengan lembu, hak duduk kat lembu tu, putih lembu, hitam lembu, merah lembu, gemuk lembu, itu baru sifat dia. Ini kalam ni ada pada udara, cakapan ada pada udara, nak kata sifat Allah tak boleh, tak betul. Tu kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul menyabit kata kalam dengan mana cakapan, dengan mana ada terdulu terkemudian, itu kata bahru, betul. Tetapi kata sifat Allah tak betul. Itu bukan sifat Allah. Di sisi musyabbihah, mujassimah, dia kata ada bagi Allah cakapan yang berhuruf, yang bersuara, yang qadim,
yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Huruf suara yang qadim yang ada pada Allah. Di sini musyabbihah. Kita ahli sunnah dan mu'tazilah tak terima, kata tak betul pandangan tu. Sebab apa? Sebab Allah qadim, dia tak bersifat dengan sifat yang baru. Huruf suara baru. Nak kata huruf suara qadim tak boleh. Sebab apa? Dia ada, baru ada, kemudian dia hilang. Hilang yang pertama, mari yang kedua. Yang kedua ni baru. Bila hilang, mari yang ketiga. Yang ketiga baru. Itu nama perkara baru. Perkara baru tak boleh jadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat Allah, kerana baru. Mujassimah dia jawab, qadim sifat suara Allah qadim. Qadim macam mana baru didengar oleh Jibril, baru didengar oleh Nabi Musa, baru didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang Allah khitab dengannya, Allah khitab kepadanya, tentu baru. Baru. Oh, dia jawab kata itu baru afrad. Ada penau dia qadim, jenis dia qadim. Dia jawab begitu. Maknanya hak didengar satu yang didengar tu nama afrad. Itu baru. Tetapi bagai dia tu qadim. Bagai dia sebelum daripada ada yang baru tu, ada hak sebelum daripadanya. Hak sebelum daripadanya ada sebelum daripadanya dengan tidak berkesudahan. Itu nama qadim. Qadim nau di sisi mereka. Mereka menyabitkan qadim nau. Perkara yang baru ni baru afrad. Bukan kata sifat kalam saja. Semua perkara yang baru ni nama baru afrad. Nau dia qadim. Dia menyabitkan alam qadim bin naw'i. Di sisi mujassimah, musyabbihah, yang diketengah kepada masyarakat dengan secara berluas-luasan oleh Ibnu Taimiyah. Sebab tu ajaran Ibnu Taimiyah dikira di dalam akidah khususnya dikira ajaran yang sesat, kerana salah satu daripada yang nyata sesat, nyata dalalahnya, iaitu dia menyabitkan alam ini qadim bin nau. Itu nyata sesat tu. Kita baru ada. Sebelum daripada kita ni ada makhluk sebelum daripada kita. Baru. Makhluk sebelum daripada kita baru. Makhluk hak sebelum tu ada makhluk yang sebelum, ada makhluk yang sebelum, ada makhluk yang sebelum, dengan tidak berkesudahan, dengan tidak ada awal. Itu qadim bin nau di sisi mereka. Bagi orang ahli akal, ahli fikir, dan kita pun jangan rasa kata perkara ni aku tak boleh nak faham. Kita kena letak diri kita, kena nilai diri kita, kata kita pun boleh faham, kita boleh reti sama dengan mereka-mereka yang diberi kepahaman kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang kata kita semacam nak istinbat hukum kita susah, bukan begitu. Iaitu macam mana, bila dah afrad satu baru, kita baru, kita nama satu afrad alam. Okey. Sebelum daripada kita ada satu alam yang baru, nama dia afrad alam. Maka jenis dan nau ini ialah dia adanya sabitnya dengan afrad. Kalau tak ada afrad, dia tak ada nau tu, tak ada. Alam tak ada kalau tak ada satu-satu kita ni. Itu mudahnya. Kalau langit tak ada, bumi tak ada, manusia tak ada, di mananya alam? Tak ada lah alam. Bila dah satu-satu baru,
Yang mana lagi nak qadim? Yang mana yang sedia? Kita baru, yang dulunya baru, yang dulunya baru, yang dulu baru, yang mana qadim? Qadim now itu khayal saja, tak ada tuan nama dia, tak ada lah. Kira saja, itu mustahil, perkara mustahil. Qadim now tu perkara yang mustahil, tak ada hakikatnya, tak ada. Kalau betul-betul menyabitkan kata ada alam yang qadim, satu alam yang qadim, mana alam itu tidak diciptakan dia oleh Allah, maka itu kufur, ijma' kufur. Menyabitkan qadim alam, qidam alam, itu kufur, kerana alam itu tak termasuk di dalam makhluk Allah. Ingkar Al-Quran betul-betul kata Allahu khaliqu kulli syai', Allah cipta semua perkara, kita mengeluarkan sebahagian daripada semua perkara itu, satu padanya ada yang Allah tidak cipta sebab dia qadim. Itu salah. Oleh itu, bila kata huruf suara, cakapan yang berhuruf suara qadim, itu tak betul, salah. Kerana menyabitkan sifat bagi Allah, sifat yang baru, menyabitkan sifat yang baru bagi Allah. Di sisi musyabbihah, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ada bagi Allah kalam, cakapan yang qadim, tapi cakapan dia yang qadim, yang bukan huruf, bukan suara, laisa biharfin wala sautin. Tak boleh faham lah. Cakapan bukan huruf, bukan suara, cakapan macam mana? Tak panggil cakapan lah. Itu ahli sunnah, dia kata ada di sana cakapan yang bukan huruf, bukan suara, yang dinamai, yang dipanggil kalam nafsi ataupun kalam nafsani, cakapan nafsi, cakapan nafsani. Sabit di dalam Al-Quran, sabit di dalam bahasa Arab. Sabit kalam dengan makna nafsi. Di dalam Al-Quran pun Quran menyabit, di dalam bahasa Arab pun dia menyabit kalam nafsi, cakapan yang bukan huruf, bukan suara. Itu didata dengan syair yang maklum, innal kalama la fil fuadi, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Itu makna kalam nafsi. Innal kalam, sesungguhnya kalam, cakapan yang sebenar itu, la fil fuadi, sesungguhnya dia ada di dalam fuad, ada di dalam hati kita. Cakapan hak ada dalam hati, hak tu cakapan humbi yang sebenar. Siapa-siapa nak bercakap, asal cakapan hak luaran ni, hak daripada lidah ni, dia mari daripada fuad dulu, mari di hati. Wa innama ju'ilal lisanu, sesungguhnya dijadikan lidah ini dalilan, wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila, dijadi dalil di atas hak ada di dalam fuad. Hak ni sebagai tunjuk ya, sebagai kita boleh faham bila keluar di mulut dia, kita boleh faham apa hak ada di dalam hati dia. Kalam hak asal ada di dalam hati, hak dalam hati itulah nama dia kalam nafsi. Itu saya buat ayat tarjamah ataupun cara tarjamah supaya jadi satu ayat, satu cakapan mudah dipaham. Saya kata hak dalam hati itu saya panggil kalam, cakapan dalaman.
cakapan dalaman kita. Hak didengar ni cakapan luaran, cakapan lidah. Hak ni nak dipanggil kalam lafzi. Hak didengar, cakapan yang bahasa lafaz, hak boleh didengar. Hak tak boleh nak dengar, hak bukan huruf suara, hak duduk di dalam hati kita, hak duduk dalam dia. Itu cakapan dalaman tu bukan huruf, bukan suara. Dia bukan berbahasa, tidak bahasa Arab, tidak bahasa Melayu. Dia tidak berbahasa, dia ada gitu je. Itu Imam Alusi dia panggil lafaz mukhayyalah, al-alfaz al-mukhayyalah, lafaz yang bangsa khayalan, seolah-olah ada lafaz khayal saja, hak sebenarnya tak ada kali, tak ada lafaz. Saya buat contoh mudah kita nak faham. Contoh, sekarang saya duk cakap, ada cakapan saya boleh didengar, tuan-puan adik-adik boleh dengar cakapan saya. Cakapan saya yang didengar tu nama kalam luaran, kalam lafzi, cakapan hak di luar. Adik-adik yang didengar, kita yang duk dengar ni pun walau tak bercakap lidah, tapi ada cakapan, ada cakapan, nama dia ada kalam. Kalam adik-adik semua namanya kalam, kalam nafsi, cakapan dalaman. Kalau saya soal, boleh faham ke tak boleh faham yang saya duk cakap? Adik jawab. Kalau saya tak soal pun ada jawapan dalam hati masing-masing. Saya tak faham. Apa yang tuan guru yang babali duk cakap tahu saya tak faham. Dia ada di dalam hati masing-masing. Ada setengah, ya aku faham. Ya aku faham yang ada dalam hati, tak keluar kat lidah. Kalau keluar kat lidah, macam saya tanya, faham ke tak faham? Jawab faham. Ini jadi dalil kata di dalam hati dia bercakap aku faham. Kalau royak bahasa Melayu bunyi aku faham, hak dalamnya bukan aku faham bahasa Melayu. Ada makna dia, ada perkataan dia yang berartinya aku faham, yang berartinya aku tak faham. Cakapan dalaman itulah, bukan huruf, bukan suara. Sebab tu boleh kita nak mendekatkan faham dengan kata kalam nafsi itu ialah satu daripada ilmu. Ilmu satu pada ilmu Allah. Maka ilmu Allah qadim ke baru? Qadim. Sebab tu kalam nafsi Allah qadim, sedia kala ada pada Allah Subhanahu wa taala. Cakapan Al-Quran qadim, sebab Al-Quran kalamullah. Tetapi Al-Quran mana hak kata qadim? Kita di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu Al-Quran dengan mana kalam nafsi. Kalam nafsi itu yang qadim. Quran yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang lafaz mukhayyalah, yang makna dia ada satu makna yang dipanggil Al-Quran. Bila Allah nak bawa turun kepada Rasulullah, Allah khitab kepada Jibril dengan khitab yang khusus. Jibril bawa turun kepada Nabi. Quran yang diturun kepada Nabi itu baru, kerana disifat dengan diturun. Diturun bila? Quran diturun syahrul, di dalam bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturun dia bila dia Quran yang disifat dengan inzal, yang disifat dengan diturun, memanglah tentu hak tu yakin kata baru. Quran diturun
yang diturung itu baru. Adapun hakikat Al-Quran yang diturung itu ialah kalam nafsi Allah. Itu qadim. Itu Quran qadim. Tu kita ahli sunnah kita tafsil. Detailkan arti Al-Quran. Ada Al-Quran yang qadim. Quran yang qadim yang mana? Perasa adik-adik faham tak? Tak boleh faham lagi pun tak apalah. Quran yang qadim ialah Quran yang ada pada Allah dengan mana kalam nafsi Allah, ataupun untuk mendekat faham, bukan betul, iaitu Quran dengan mana ilmu Allah, untuk mendekatkan faham. Hak betulnya kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah ada maknanya dan lafaznya di sisi Allah sedia kala. Susunan dia yang bermula dengan Al-Fatihah, berkesudahan dengan surah An-Nas, minal jinnati wan nas, sudah ada sedia kala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sisi ilmunya, di dalam ilmunya ada maknanya dan lafaznya di sisi Allah sedia kala. Maknanya dan lafaznya di sisi Allah sedia kala, itulah nama kalam nafsi. Itu kata cakapan. Cakapan itu huruf ke suara, bukan huruf, bukan suara. Itu Quran yang qadim. Bukan makna huruf suara yang qadim. Musyabbihah dia kata huruf suara yang qadim, dia menyambit huruf, menyambit suara bagi Allah. Kita ahli sunnah, Quran yang ada pada Allah bukan huruf, bukan suara, hanya kalam nafsi. Samalah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, kesemua tu dengan makna kalam nafsi Allah qadim. Hak disifat dengan inzal, itu baru. Yang disifat dengan lafaz baru. Apatah lagi, lebih lagi yang ada pada kertas, itu tentulah baru. Lebih lagi kulit bagi Quran, kulit bagi kertas yang ditulis Quran, Quran pun tak ada pada situ, baru ke qadim. Kulit Al-Quran tentu baru. Tetapi mujassimah, musyabbihah, salafiyah, kulit pun kerana kulit ni nama kulit Al-Quran, tentu qadim. Dia berkeras kepala ajalah. Dia napi hak hissi, nama dia hissi. Adik-adik pun tahu kalau kulit Quran ni baru ke qadim. Tentu baru. Kertas yang ditulis Quran ni, kertas tulis Quran baru. Tulisan yang ada pada kertas baru ke qadim. Baru kerana tulisan ni tinggi setinggi-tinggi dia sama tua dengan kertas ya. Kertas ada jam 9, dia pun ada kertas sudah tertulis jam 9. Tulisan tu nak ada dulu pada kertas, boleh tak? Ada kertas kemudian pada dia, tak boleh. Tentu tulisan yang ada pada kertas tentu baru. Maka kertas yang ditulis Al-Quran bila disusun dipanggil Al-Quran. Maka Al-Quran ni baru ke qadim? Baru. Tapi salafiyah qadim. Kenapa? Al-Quran ijma' kalamullah. Bila kalamullah qadim. Tu di sini tak base, tak detailkan, tak base. Kita Quran ni Allah ke bukan Allah? Tu tajuk kita kat situ. Ni kertas ni hak dipanggil Quran ni Allah ke bukan Allah? Adik-adik dah hafal Quran, dah Quran hak adik dah bawa tu Allah ke bukan Allah? Kalau kata Allah boleh dibawa, itu kufur. Ini Allah ni, ini Allah. Quran yang ada dalam handphone ni apa ni? Allah ni, itu kufur, tak boleh. Bila bukan Allah, adakah yang bukan Allah bukan baru?
Tak ada. Semua yang bukan Allah baharu. Sebab tu Al-Quran ini tetap di sisi kita, di sisi Mu'tazilah, baharu. Quran dengan mana? Tulisan di kertas, tulisan di kulit, di belulang. Dan Quran tulisan yang ditulis pada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz baharu qadim. Makhluk Allah baharu. Tulisan padanya baharu. Semua baharu. Kata Al-Quran kalamullah, ya, Al-Quran hak disifat dengan kalamullah itu hak qadim. Dengan mana sifat Allah. Quran yang ada pada Allah, itu baru qadim. Yang ini, hak ni nama dia dalilun alal Quran alladhi qama bidzatihi ta'ala. Hak ni dalil menunjuk di atas hak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tahu kata yang ada pada Allah macam mana. Hak Allah tahu, hak Allah ada sedia kala, beginilah susunannya. Dipanggil Quran hak ada pada kita kalamullah kerana ada pada Allah sama dengan hak ni. Dan susunan ini bukan Sayyidina Jibril susun, bukan Sayyidina Rasulullah susun. Susunan daripada Allah, tartib dia Allah susun. Tak ada siapa masuk campur. Masuk campurnya kita tulis, itu yang masuk campur kita hanya. Bukan masuk campur perkataan susunan. Sebab tu bila kita baca dia, nama kita baca kalamullah. Itulah kata qiraah bahru, makru qadim. Lafaz baru, malfuz qadim. Kitabah baru, maktub qadim. Tulis kita tu baru. Benda yang kita tulis, tulisan hak kita tulis, isi tulisan tu qadim, iaitu kalamullah hak sedia kala. Maktub tu kita kena faham dua tu. Maktub, jangan faham satu, baru kita terang tajuk ni. Maktub dengan mana? Tulisan yang ada pada kertas, dipanggil maktub juga. Itu baru. Tapi tulisan ada pada kertas kul huwallah itu bukan tulisan tu hak makhluk tu. Kita tulis. Kita tulis tu hak Allah, tu qadim. Kul huwallah hak Allah tu qadim. Kul huwallah tulisan, nak maknanya tulisan kita ni kita tulis hak ada pada Allah. Tu hak ada pada Allah qadim. Maktub nama dia. Hak ada pada Allah nama maktub juga. Tulisan yang jadi tu, yang dakwah kita tulis di kertas tu, itu pun nama maktub juga. Tapi itu kita nak beza cara buat ibarat. Kitabah ni hak ada pada kertas kita panggil kitabah. Hak ada pada Allah nama maktub. Semacam kita menyanyi lah. Kita menyanyi, kita ambil nyanyian bagi seorang ahli penyanyi. Menyanyi itu kita, nyanyian yang kita nyanyi itu bukan hak kita. Hak Syarifah Aini ke, kalau orang Melayu, siapa ahli-ahli menyanyi Melayu, hitam manis pandang tak jemu misalnya. Itu saya bawa ni barulah, tapi hitam manis itu bukan hak saya tu. Bukan hak saya. Kalau orang Mesir sana, masyhur Ummu Kalsum dia tu, Ummu Kalsum, tu nyanyian dia. Bila kita nyanyi bukan hak lafaz tu hak kita, hak dia susung. Kita mari tiru je. Bila suara kita ni bukan suara dia, suara kita, tapi menunjuk di atas hak dia, jadi dalil di atas hak dia. Tu Quran macam itulah. Bila kita baca, bacaan suara ni hak kita. Itulah yang Imam Bukhari kata, kala Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk wa kasbuna makhluk.
Quran dengan makna kalam Allah, bukan makhluk. Wa kasbuna, usahaan kita, suara kita terbit tu, tulisan kita ni nama makhluk ni, kerana usaha kita ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Bukhari sangat-sangat halus tajuk ni. Betul, Imam Bukhari seorang yang halus. Jadi teranglah, terang. Tapi di sisi orang yang mengata bukan makhluk, seperti tok guru dia kata Quran bukan makhluk, dia tidak mendetailkan. Atau jadi Imam Bukhari pun dihalau daripada majlis guru dia halau keluar daripada majlis, kerana Imam Bukhari dia mentafsirkan, dia menyabit Quran yang dipanggil usaha hamba, dia hukum dengan kata makhluk. Betul ke tak betul hak Imam Bukhari? Hak Imam Bukhari itulah hak Ahlus Sunnah, itulah yang betulnya, yang betul. Kalau itlaq dengan secara tidak tafsir, Al-Quran qadim, tak betul. Dalilnya orang faham daripada itlaq tu tak betul. Yang faham kata kulit Quran qadim, kertas Quran qadim, kita baca Quran suara kita jadi qadim, maka itu tak betul. Kena ambil manhaj mazhab Imam Al-Bukhari, Imam Al-Qarabisi, Imam Ibnul Kullam. Inilah yang betul tajuk ni. Tajuk Al-Quran makhluk ke bukan makhluk, qadim ke bukan qadim, ni kena ambil hak Imam daripada Imam Bukhari, Imam Qarabisi, Imam Ibnul Kullab, dan aliran Asy'ariyah. Ini yang betul. Adapun yang dinakal daripada Imam Ahmad, itu kita tak boleh berpegang dengan dia, kerana tidak terang murah. Serta nakalan pada Imam Ahmad tu jadi ittirab, tak boleh nak dipercayai. Dinakal dari oleh mujassimah supaya nak menyokong pandangan mereka. Sekali macam ni riwayat, macam ni macam-macam riwayat. Kita tak tahu hak sebenar daripada Imam Ahmad tu macam mana. Kalaulah kita kata Imam Ahmad kata betul-betul Al-Quran dengan itlaq, Quran mana-mana pun tak panggil makhluk, tak betul. Kita tak boleh ikut walau Imam Ahmad sekalipun. Kita ada tafsir di sisi kita. Sudah, perkara ni bukan kita nak mempertikai di hari ni. Perkara ni sudah terang dengan secara seterang-terangnya, sudah ditafsir, didetail dengan secara halusnya oleh ulama kita yang terdulu. Sudah cukup dah, habis dah. Kita mari ambil kesimpulan ya, ambil hak kesimpulan. Tak payah nak bincang baru dah, tak payah buat kajian baru dah, cukup dah. Mari bincang ini kalam ada pada udara tak udara, dah sudah. Ambil yang ini. Kalau kita nampak kata tak betul kat mana? Yang didetail, yang ditafsir, yang diberi keterangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak betul kat mana? Kalau Quran dengan mana tulisan di kertas, Quran dengan mana suara kita baca Al-Quran tu baru, kat mana tak betul? Kita kata Quran tu baru, kat mana lagi tak betul? Salah kat mana? Tak ada salah 100% betul. Macam mana kita nak pertikai lagi? Quran dengan mana sifat ilmu Allah, yang ada di ilmu Allah, yang Allah tahu sedia kala Quran yang dia nak bawa turun pada nabinya, lafaznya begini, maknanya begini, itu qadim. Mana salah? Tak ada tempat salah, tak ada. Itulah kesimpulannya. Maknanya sifat kalam yang ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyabit ialah kalam dengan makna perkataan nafsi. Itulah yang bukan huruf, bukan suara. Maka kalam ini wa yata'allaqu, dan berta'alluq ia kalam
Sifat kalam yang bukan huruf, bukan suara, dengan mana perkataan nafsi itu dia bertakluk dengan mana dia ada hubung kait, bukan dia saja-saja. Sifat ada saja-saja tak. Seperti kudrat, dia tak ada dia saja-saja, dia ada bertakluk. Takluk kudrat apa? Dia mengadakan alam, dia meniadakan alam. Dia mengadakan sebahagian mungkin, dia menghilangkan mungkin yang ada. Itu ta'alluq nama dia. Mudah. Dia ada hubung kait. Kalam pun bukan dia saja-saja. Kalam tak seperti hayat kan? Hayat saja-saja ya. Hayat dia tak ada hubung kait dah. Tak ada. Ada hayat. Hasil hayatnya Allah hidup. Tak ada hubung kait dengan perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Itu ta'alluq. Dia ada hubung kait dengan perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus tu. Tu nama ta'alluq. Qudrat ya ada hubung kait dengan perkara jaiz, perkara mungkin. Samuk basar ya ada hubung kait dengan perkara yang ada. Ilmu ya hubung kait ke semua. Dia tahu lebih perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Ilmu takluk ke semua. Dan kalam dia bertakluk bima yata'allaqu bihil ilmu, dengan perkara, dengan barang yang bertakluk dengannya, dengan perkara al-ilmu, oleh sifat ilmu. Apa yang bertakluk oleh ilmu, bertakluk dengan dia oleh sifat kalam. Apa minal muta'allaqat, daripada segala muta'allaqat. Niskah ada tarjamah Jawi. Ni rasanya tarjamahan ni nampak seperti daripada orang-orang petani. Dia tulis minal muta'alliqat, itu tak betul. Dia membasuh baris tak betul. Minal muta'allaqat, itu baru betul. Daripada muta'allaq. Qudrat nama sifat muta'alliqah, sifat yang bertakluk. Mungkin nama muta'allaq bagi sifat qudrat. Samuk basar nama dua sifat yang muta'alliqatan, yang bertakluk kedua-dua. Muta'allaq dia al-mawjudat, benda ada nama muta'allaq. Ilmu sifat yang bertakluk. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus, nama muta'allaq bagi ilmu. Perkara hak ilmu ta'alluk. Kalam sama. Muta'allaq bagi sifat kalam, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus, sama dengan ilmu. Cumanya kaifiat ta'alluk lain. Kaifiat hubung kait. Ilmu dia hubung kait dengan perkara wajib, mustahil, harus, dengan jalan inkishaf, dengan jalan tahu, nyata tahu. Adapun kalam, hubung kait dia dengan wajib yang mustahil, harus, bukan dengan jalan tahu. Kerana kalam perkataan bukan ta'alluq dia tahu. Ta'alluq dia ke apa? Dipanggil ta'alluq dia nama ta'alluq dilalah. Ta'alluq dalalah, ta'alluq dulalah. Orang Arab dia dal dia tu ditigakan, taslis, bitaslis dal, ditigakan dal, dalalah, dilalah, dulalah. Tiga dal dia. Banyakkan kita orang Melayu kita kata dilalah, kita guna setengah. Kalau orang Arab banyak dia guna dalalah, patah dal. Ta'alluq dalalah, ta'alluq dilalah. Hubung kait perkara wajib, kalamnya dia bertakluk dengan cara dilalah. Apa dilalah? Dilalah ialah fahmu amrin min amr. Kita faham satu perkara, satu makna, min amr, daripada satu perkara yang lain.
Kita tengok sandbox. Dia buat begitu, belok begitu. Kita tahu kata kat depan tu ada belok kiri. Kalau dia buat begitu, dia buat gitu, kita faham kat situ belok kanan. Kalau dia buat macam solid begitu, kita tahu kata depan simpan 3. Sandbox, di sandbox itu ada dilalah. Dia takluk dilalah tu. Sandbox tu dia ada takluk dilalah. Apa takluk dilalah? Makna kita faham di situ satu perkara. Bila dia buat macam siku gitu, kita faham kat sana ada kona sangat kuat. Kita boleh faham dah. Dia tak ada tulis kat situ kata kona kuat, tapi dia tulis belok gitu, kita boleh faham. Kata ada kona kuat di sana. Itu dilalah. Kalau kita duk belajar, mata kita pejam, kepala kita hanggup. Dilalah dia apa? Aku faham ke? Dilalah dia aku mengantuk. Itu dilalah dia. Ada dilalah dia. Bila duk begini, bukan dilalah nak jadi orang wali, mengantuk. Kalaulah dia pejam terus, tak ada dah, hilang. Dilalah dia sudah panu alam. Aku dengan Allah saja. Tok guru aku pun tak ada, kitab aku pun tak ada, habis dah. Tu dilalah dia nama dia. Tu arti dilalah. Apa dilalah? Kita faham satu perkara di satu perkara. Bila kita bercakap, ada dilalah dia tu. Kita boleh faham tak? Bila bercakap, macam saya ada bercakap ni, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham. Faham di mana? Di cakapan saya. Di cakapan saya ni boleh dipahami. Mana hubung kait cakapan saya boleh dipahami, tu nama cakapan tu ada ta'alluqnya. Boleh dipahami. Maka boleh dipahami apa di cakapan Allah? Boleh dipahami 3 perkara. Ada yang Allah cakap boleh dipahami perkara wajib. Ada boleh dipahami perkara mustahil. Ada boleh dipahami perkara yang harus. Isi Al-Quran ada 3 mudahnya. Isi dia ada perkara wajib, ada perkara mustahil, perkara harus. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak, wajib, haram, halal tu. Itu dilalah Al-Quran nama dia. Madlul nama dia. Madlul Al-Quran. Ada hak qadim, ada hak bahru. Madlul Quran ada hak mustahil, ada hak wajib, ada hak harus. Dapat faham daripada dia tu, benda hak kita faham daripada dia nama madlul. Nama madlul. Faham daripada dia tu, itu makna dia ada dilalah. Ada tunjukkan kepada kita. Dia tunjuk, dia isyarat semacam sandbox tadi lah. Semacam mengantuk. Itulah makna dilalah. Itu ta'alluq sifat kalam. Kalau ta'alluq ilmu, inkisyaf, nyata dan mengetahui. Itu rasanya ringkas, yang paling ringkas tajuk sifat kalam. Saya rasa dan saya harap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membukakan dada kita, meluaskan dada kita, mempermudahkan urusan kita, dapat kita faham apa yang dikandaki oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah di dalam tajuk sifat kalam khususnya. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya arhamar rahimin. Thumma sab'u sifatin, kemudian 7 sifat tusamma yang dinamo akan dia sifatim ma'nawiyatan.
Tu adik-adik yang belajar bahasa Arab, setengah niskah dia masuk baris dan dia tambah khat, tu sama sifatan ma'nawiyatan. Itu tak betul. Dengan bahasa Arab itu dia panggil salah salinan. Sebab apa? Kerana kita maklum, kita belajar bahasa Arab, sifatin kalimah dia jamak muannas salim, ketika nasab dia dengan kasrah. Tusamma dhamir mustati dalam tusamma naib fa'il maf'ul yang pertama, sifatin maf'ul yang kedua. Nasab tu bukan khopak, sifatin. Si khopak dengan kasrah kerana dia jamak muannas salim. Kalau sifatan itu jamak taksir ataupun isim mufrad baru sifatan. Kalau dengan mufrad sifatan. Ini jamak kena atas sifatin. 7 sifat yang sifat bagi sab'u sifatin yang dinamo akan dia pada istilah ulama usuluddin diberi nama 7 ini dinamo sifatin ma'nawiyah, akan sifat-sifat ma'nawiyah, sifat bangsa ma'ani. Sifat ini sifat yang melazimi bagi ma'ani, sifat yang tersebab daripada ma'ani. Itu maksud ma'nawiyah, maksud ia nisbah di atas perkataan asal dia ma'ani. Ma'ani kalau terjemah bahasa Melayu, ma'nawiyah terjemah bahasa Melayu yang dibangsa kepada ma'ani. Sifat ni sifat bangsa ma'ani. Semacam kita orang Malaysia kalau nak bangsa kepada bahasa Arab kata Malezi, Maleziyun, orang-orang Malaysia. Kalau Indonesia Indonesiyun, Indonesiyi, Indonesiyu, Indonesia. Lelaki al-Indonesiyu, kalau perempuan al-Indonesia. Kalau ramai jamak kata Indonesiyun atau Indonesia juga dengan makna jamaah. Kumpulan mereka yang berbangsa Indonesia, maksud ia nisbah. Ini ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat bangsa ma'ani. Di bangsa tu kita tengoklah sebab apa dia dibangsa kepada Malaysia, kerana dia peranakan warga negara Malaysia. Bila dia orang Malaysia juga dibangsa kepada Maki, kerana dia terbesar di Mekah misalnya, ada hubung kait. Sifat yang 7 ni dia ada hubung kait dengan ma'ani. Sebab tu dikata sifat ni sifat ma'nawiyah. Hubung kait macam mana? Hubung kait dianya iaitu wahia, dan ia 7 sifat ni mulazimatun, yang berlaziman ia, dia melazimi lisab'il ula, bagi 7 akan 7 yang pertama, yakni maksud 7 yang pertama sifat ma'ani, kerana dia melazimi ma'ani. Sebab tu dia kata dia ma'nawiyah. Bila sabit ma'ani, sabitlah dia. Bila ternapi ma'ani, ternapilah dia. Makna boleh kata dia ni bangsa ma'ani. Sebab dia hubung kait. Hubung kaitnya sabit dia dengan sebab sabit ma'ani. Kalau tak ada ma'ani, tak ada lah dia. Apa dia 7? Wahia, dan iaitu 7 yang dinama dengan 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, yang bersifat dengan perkuasa. Wa muridan, keadaannya Allah yang bersifat dengan iradah, dengan berkehendak. Wa aliman, keadaannya Allah yang bersifat dengan ilmu, pengetahuan. Wa hayyan, keadaan Allah yang bersifat dengan perhidup.
wa sami'an, keadaannya Allah bersifat dengan pendengar, wa basiran, keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan pendengar, wa mutakalliman, dan keadaannya Allah yang bersifat dengan perkataan nafsi. Yang ini kita orang pandai bahasa Melayu rasanya tak payah sangat. Dia panggil keadaan itu dia hasil daripada satu perkara. Dia kena ada hubung kait. Kalau tak sakut paut dengan satu perkara, ia tak jadi satu keadaan. Contohnya begini, kita tidur dengan tak pakai pakaian, tak pakai baju. Sudah daripada kita sedar pada tidur, kita cuci gigi, masuk tandas, mandi, keluar daripada tandas, kita ambil baju pakai. Bila kita pakai baju, jadi hasil satu keadaan bagi kita, dipanggil keadaan kita berbaju. Seorang itu nama seorang yang berbaju. Kalau tak ada baju, nama yang bertelanjang. Nama dia. Bila pakai baju dipanggil kaunuhu, keadaan seorang itu labisan, yang berpakai dengan pakaian. Itu makna berkeadaan dia. Maka nak kata keadaan dia berpakai dengan pakaian tersebab dengan baju itulah. Kalau tak sebab baju, tak boleh kata dia berkeadaan. Bila dia buat baju, hilanglah keadaan berbaju. Bila pakai baju, sabitlah dia berbaju. Kata pendek bahasa Melayu juga, berbaju. Berbaju tu apa? Nama keadaan, satu keadaan. Hubung kait dengan baju. Keadaan Allah bersifat dengan sifat qudrat itu hubung kait dengan qudrat lah. Bila qudrat ada pada dia, kata dia kaunuhu qadiran. Bila ada ilmu pada dia, kata kaunuhu aliman. Begitu. Tak ada apa. Sebab itulah kata Al-Ri Asy'ariyah, kaunuhu ni tak payah belajar. Dia sabit dengan automatik, dia lazim. Bila kita belajar Allah sifat qudrat, ialah kaunuhu qadiran tu. Kita tak nafi, bukan kata Allah sifat dengan qudrat, tapi dia bukan kaunuhu qadiran. Tak boleh jadi macam tu. Dia tu pakai baju, tapi tak boleh kata dia yang berpakai baju. Tak ada macam tu. Bila dia pakai baju, ya automatik dia yang berbaju lah tu, yang berbaju. Mana kaunuhu ni keadaan Allah yang apa? Qadiran, yang bersifat dengan qudrat. Kalau kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang bersifat dengan hayat, dengan hayat. Itu kata dia mulazimatun, yang melazimi lisab'il ula, bagi tujuh yang pertama. Sebab tu dikata kaunuhu ni nama sifat ma'nawiyah, sifat bangsa ma'ani. Hasil dia sebab daripada ma'ani lah. Kalau tak sakut dengan ma'ani, tak ada lah kaunuhu. Kalau tak hubung kait dengan qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tak ada kaunuhu ni tak ada lah. Dia lazim. Bila qudrat qadim, kaunuhu ta'ala qadiran, qadim lah. Sebab dia lazim dengan malzum, dia sama ya. Sama. Sabit qudrat pada jam 9, jam 9 lah kaunuhu qadiran. Dia pakai baju pukul, pakai baju jam 5, nama dia kaunuhu labisan, jam 5 lah. Bila dia makan nasi makan jam 8, nama dia kaunuhu akilan, keadaan yang makan jam 9 lah. Dia hubung kait terhasil daripada tu, nama dia kaunuhu. Hakikat kaunuhu tu, keadaan tu iaitu digizat bersifat dengan sifat ma'ani dia. Bila bersifat dengan sifat ma'ani, hasillah dipanggillah nama kaunuhu. Kaunuhu qadiran. Itu hakikat sifat ma'nawiyah. InsyaAllah boleh faham.
Kalau tak faham kaunuhu ni, jadi problem ke di dalam akidah, rusak ke akidah, sesak ke dalam akidah? Tak ada rusak. Kita belajar cukup dengan kita kata Allah bersifat dengan kudrat, dia masuk otomatik dah. Cuma halus menghiasi ilmu, perhiasan ilmu dah bicara kaunuhu ta'ala qadiran. Nak mendetailkan lagi, nak mendetail. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan, dan sebahagian setengah daripada perkara yang sifat yang mustahil ia pada hak Allah Subhanahu wa taala, pada zat haqi dengan mana zat fi haqqihi ta'ala ay fi zatihi ta'ala 20 sifatan, 20 ialah 20 sifat. 20 sifat ini sebahagian setengah daripada sifat yang mustahil di atas Allah. Perkara yang tak terima berlaku di Allah, tak terima sabit di Allah, itu masuk ke mustahil. Maknanya wajib kita mukallaf i'tikad kata satu daripada 20 ini tak terima berlaku sama sekali di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada di Allah serta tak terima ada, tak terima berlaku. Kalau kita i'tikad kata 20 ni tak ada di Allah, tak berlaku di Allah, tapi boleh jadi, itu kita tak kenal Allah lagi, kufur lagi kita tak kenal hukum akal, kita tak beri hukum di atas sifat. Kita kena tahu hukum sifat. Misalnya tak ada Allah, apa hukum tak ada Allah? Lemah Allah, apa hukum lemah Allah? Hukumnya tak terima berlaku. Bukan kata Allah lemah ke tak lemah, tak lemah. Lepas tu boleh ke tak boleh satu hari Allah lemah? Boleh jadi. Itu kita tak kenal Allah, kufur lagi kita. Kena kata tak, Allah tak ada sedia kala dia tak terima lemah, abadan sarmadan, amadan dia tak terima lemah, kok depan pun tak terima. Kerana apa? Kerana lemah ni satu perkara tak terima berlaku nisbah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tu kan mustahil. Kena kenal Allah sampai kepada peringkat tu. Wahia dan ia 20 ni adadul 20 ula, ialah segala lawan bagi 20 sifat yang pertama, yang dulu. 20 sifat yang pertama atau yang dulu, lawan bagi hak 20 dulu semua mustahil. Kalau ingat 20 dulu, kita ingatlah, kita tahulah yang 20 ini, kerana hak lawan dia. Misalnya lawan ni tinggi, lawan dia rendah. Panas, lawan dia sejuk. Gemuk, lawan dia kurus. Terlawan. Bila wujud ada, lawan dia tak ada, dia ada. Kidam tak ada awal, lawan dia ada awal, yakni baru. Terlawan tu mustahil semua. Bukan susah. Belajar akidah susah ke? Oh susah belajar cara ahli sunnah. Dah, bukan susah. Yang jadi susah tu wa imanya kita tak belajar, wa imma menyusahkan. Dan kita tak tahu poin yang wajib. Kita nak ambil hak tambahan, hak nak menghiasi tu. Hak tu memanglah susah. Menghiasi mana-mana ilmu pun dia susah. Kita nak belajar ilmu usul fiqh, susah ke tak susah? Oh susah. Wajib tak kita belajar usul fiqh? Tak wajib kita ambil hukum sudah, semaya 5 waktu wajib, puasa wajib, tutup aurat wajib juga. Susah ke macam tu? Tak susah. Tapi mana dalil wajib tutup aurat? Itu susahlah bagi kita. Kaedah bila nak menghiasi tu dia susah. Cuba tanya perempuan, dia nak hiasi, susah ke tak susah? Oh susah. Dia nak melicingkan tembok jalan supaya nak letak
Plucking dia tu berapa lapis, lomo satu lapis, tak habis lagi lubang tu, tutup lubang, tutup, ambil satu lori lagi, tu lori lomo. Lepas tu ambil baru plucking ke atas, baru nak melicingkan. Ataupun licin tak jadi lagi, licin jatuh, okey lagi, kena buang pula licin tu pula. Macam-macam lambat kalau nak berjangaknya. Kalau pakai hak ori senang ya, sudah mandi sapu kering keluar gitu, itu hak asalnya. Tak payah. Yang susahnya yang kita nak menghiaskan ilmu, yang ada hias dia, alat perhiasan dia. Nak perhiasan dia tu lah wujud sifat ma'ani ke, sifat maknawiyah ke, itu perhiasan dia. Wujud ainul maujud ke, wujud tu kena pada ghairu lain, ghairuhu, itu perhiasan dia. Tak wajib kita belajar tu, wajib kita belajar. Tapi bila kita tak faham, hak tu tak faham, hak ni tak faham, kita tak jadi orang alim. Ya, kita jadi orang muqallid. Jadi orang biasa, orang awam. Kita nak jadi orang alim, kena fahamlah hak halus-halus daripada ilmu. Orang faham hak halus-halus ilmu tu je baru jadi orang alim. Cuba sini, kalau kita belajar hak jadi susahnya dihaluskan. Adad, kalau kita halus, jamak daripada diddun, jamak did. Did ni apa? Did ni al-amranil wujudiyani bainahuma ghayatul ikhtilaf. Dua perkara yang bangsa ada kedua-dua. Antara kedua-dua tu dia tak boleh berhubung, sehabis-habis berselisih. Bila sabit satu tak sabit yang lain. Susah ke payah? Tu susahlah. Dua perkara yang jenis yang ada, kena jenis wujudian, bukan mesti ada. Yang jenis ada. Macam mana pula jenis ada? Itu jadi susah. Bila kata begini, 20 yang mustahil dengan 20 yang wajib, bukan wujudian kedua-dua. Ada hak amrun i'tibari, ada yang wujudi, ada yang adam. Ada yang lawan di antara duanya, lawan dengan makna wujudi dengan adam. Ada lawan dengan mana sama-sama wujudi. Itu pening kita, aku tak faham macam mana. Misalnya contoh, kalau lawan sifat baqa, sifat kidam, lawan dia bahru, lawan binasa. Ini bukan wujudian, sebab baqa bukan wujudian. Baqa sifat adami, kidam sifat adami, binasa dan bahru bukan wujudian, bukan perkara yang jenis ada. Itu amrun i'tibari saja. Tak panggil dhid. Tiba musannaf panggil dhid. Itu dia panggil halusi di dalam ilmu nak halus. Kena faham dhid, muqabil bagi syai', kita kena faham kat situ pula. Sebab tu kita orang baru ni, kita tak bicih tu. Itu pelajaran untuk orang alim nama dia. Kelas tu dia jadi kelas tu nak universiti. Sebab tu ilmu universiti tak ada apa kali, tak ada guna. Yang nak guna semua ni kelas kita universiti, kita mari guna 20%, 10% je dalam itu semua. Universiti untuk nak memantapkan, untuk kita nak faham betul-betul. Itu kita belajar universiti. Hak basicnya ni lah. Basic macam ni. 20 ni sifat ni mustahil di atas Allah, tak berlaku di Allah. Itu basic kita. Basic ni semua boleh faham. Bukan susah, bukan payah. Nampak jam tu kita rehat sebentar. Jam 10. Ya. Para pelajar sekalian, kita rehat dulu dalam masa 5 minit ke 6 minit. Kita boleh kasih dah dulu situ. Boleh ambil apa yang kita awal. Boleh ambil bagian. Ya, ambil
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. قال ما أشكو ربي يا نور الوجود قال ما أشكو ربي يا نور الوجود ما والذي أبي يا